Segmen Cyber Security Brunei dan tajuk kita mengenai pengenalan Bruset. Kita ada dua narasumber yang berada di studio ketika ini, iaitu di sebelah kiri saya, iaitu Yang Mulia Wang Muhammad Hafiz bin Nurhain, iaitu beliau merupakan penolong penganalisa keselamatan, dan juga Wang Abdul Qayyum bin Haji Saham, beliau juga merupakan penolong penganalisa keselamatan. Selamat datang keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, untuk mingguan ini kita ni akan membawakan pengenalan Bruset itu sendiri dan beberapa kepentingan untuk kita ni mengetahui berkenaan dengan keselamatan siber ya. Barangkali dapat daripada pihak BIS kita sendiri sebagai mukadimah ya untuk menerangkan lebih lanjut topik yang kita ni bawakan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Fakhrul, Puan Sabrina dan kesemua penonton Rampai Pagi pada hari ini. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi di pagi ini dan memberikan peluang kepada pihak CSB untuk memberigakan serta memberikan pendedahan meluas atas pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah siber yang berlaku pada masa ini. Alhamdulillah, segmen Bruset bersiaran lagi pada hari ini, di mana kami akan memperkenalkan apa dia Bruset. Kami juga akan berkongsi dengan lebih lanjut mengenai beberapa isu-isu berkaitan dengan jenayah siber yang sering berlaku di negara ini. Dan kami akan menerangkan bagaimana cara menangani isu-isu tersebut serta cara untuk melaporkan atau menghubungi Bruset. Kita percaya sahaja itu adalah salah satu daripada penerangan bagi topik yang disampaikan pada hari ini. Jadi boleh diterangkan lagi Awang Hafiz mengenai Bruset dan bila agaknya ianya ditubuhkan? Pertama-tama, perkataan Bruset itu sendiri bermaksud Brunei Computer Emergency Response Team. Pertubuhan Bruset bermula pada Mei 2004 dengan visi untuk meningkatkan keselamatan ICT di negara Brunei Darussalam melalui pencegahan proaktif dan tindak balas yang berkesan, iaitu effective response. Kami beroperasi secara 24 jam sehari, setiap hari, untuk menangani segala insiden-insiden jenayah siber dan bekerja secara efektif yang menjadi satu agensi rujukan pertama yang dipercayai dalam menangani insiden keselamatan yang berkaitan dengan komputer dan internet di negara ini. Pada tahun 2005, Bruset telah mula bekerjasama dengan Asia Pacific CERT, iaitu AP CERT, dan juga Organization of Islamic Cooperation CERT, iaitu OIC CERT, beserta CERT lainnya dalam menangani insiden berkaitan IT security yang berkoordinasi untuk melawan dan mengurangkan jenayah siber di seluruh dunia. Bruset juga telah bersatu dan bekerjasama dengan Forum of Incident Response dan Security Teams, iaitu FIRST, pada tahun 2014, yang mana ianya adalah sebuah persatuan global dengan misi untuk menjadikan internet sebagai tempat yang lebih selamat untuk dilayari dan juga tempat rujukan yang relevan. Jadi sudah lebih 10 tahun penubuhan Bruset ini sebenarnya, dengan fungsi dan peranannya adalah untuk sama-sama menjaga kemaslahatan dan keselamatan siber itu sendiri ya. Baik, barangkali juga dapat diterangkan ni Tuan ya, apa saja sebenarnya perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Bruset ini? Silakan. Terima kasih Puan. Di antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuklah tindak balas kecemasan 24 jam dalam menangani insiden-insiden cyber serta memberikan saranan dan juga nasihat, di mana orang ramai bolehlah menghubungi pihak Bruset melalui talian hotline kami 245-8001 di mana ianya beroperasi selama 24 jam. Ataupun melalui email iaitu reporting@bruset.org.bn. Dan kami juga boleh dihubungi melalui talian WhatsApp iaitu 7170766. Bagi saya ini paling mudah lah dengan adanya option pilihan untuk menghubungi mereka melalui WhatsApp iaitu 7170766. Kita percaya sahaja boleh dikongsikan juga berapa ramai kaki tangan yang menangani dan juga bergabung sebagai kaki tangan Bruset sendiri. Pada masa ini, Bruset mempunyai seramai 40 kaki tangan, di mana ianya adalah 100% pekerja tempatan. Majoritinya mempunyai kepakaran dalam bidang IT dan
Selebihnya adalah bahagian pentadbiran dan juga sokongan teknikal. Kaki tangan Brussels juga sentiasa menjalani latihan insentif dalam pelbagai modul IT dan keselamatan cyber seperti Security Plus, Network Plus, CCNA, latihan SANS dan juga sebagainya. Dan sebahagian besar tenaga kerja Brussels telah memperolehi sijil dari latihan yang dinyatakan di atas. Ya, jadi mereka ini memang authorized ataupun certified people lah, yang memang pakar dalam bidang yang berkaitan ini sebenarnya. Barangkali dapat dikongsikanlah dari skop ataupun melihat kepada negara kita ini sendiri, ya, apa sebenarnya jua bentuk-bentuk jenayah siber yang boleh dan pernah dilaporkan kepada Brussels sendiri. Ya. Okey, terima kasih Puan. Antara jenayah cyber yang pernah kena laporkan ke Brussels, salah satunya adalah komputer yang telah dijangkiti dengan perisian yang mencurigakan. Maksudnya perisian yang macam berniat jahat seperti virus, worm ataupun trojan yang selalunya dijumpai dalam komputer itulah orang-orang yang itulah. Yang keduanya, laman web yang mencurigakan ataupun lebih dikenali sebagai malicious website, di mana laman web tersebut mengandungi perisian yang berniat jahat dan membolehkan mereka mengakses komputer tersebut jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan seperti memastikan komputer tadi dilindungi dengan antivirus. Okay, yang seterusnya, akaun email yang digodam ataupun selain kata lain dihack lah. Akses kepada akaun email kita ni tanpa kebenaran dan biasanya ia terjadi setelah pengguna itu mengklik ataupun menekan pautan pancingan ataupun lebih dikenali dengan sebagai phishing link. Yang keempat, phishing ataupun pancingan data seperti yang tadi itulah. Di mana ianya percubaan untuk menipu bagi mendedahkan maklumat peribadi seseorang itu seperti kata laluan ataupun nombor kad kredit. Selalunya terjadi melalui email. So untuk meringkaskan yang tadi itu, contohnya phishing email itu, tadi tekan link itu, ia membolehkan si pelaku itu untuk mengakses semua data-data peribadi tadi. Itu boleh menjadi salah satu tadi punya masalah juga. Dan terbaru ni rasanya ada satu kes yang kita ada baca di laman sosial, ya, apabila mereka menerima SMS di mana SMS tersebut menyatakan bahawa akaun Auda mempunyai masalah, akaun bank Auda mempunyai masalah, jadi Auda diperlukan dalam masa sekian-sekian waktu untuk menekan pautan ini. Jadi itu saya percaya contoh-contoh. Salah satu daripada inilah macam di antara. Saya belum pernah mengalami hal-hal berkenaan. Jangan mungkin saya di apa tu Indah dimasukkan dalam data mereka, mungkin Sarina dalam data akaun bank. Tapi orang kita ni perlu berhati-hati juga, macam-macam kaedah dan cara. Kadang-kadang membuat kita percaya, apatah lagi apabila ia menggunakan talian tempatan, bang. Tetapi kadang-kadang si pelaku ini keberangkaliannya adakah daripada negara kita ni atau daripada luar negara? Macam mana? Kebanyakannya berlakunya ada juga dari negara tani, tapi kebanyakannya dari negeri luar lah. Menunggu untuk kita ni terpedaya dengan pancingan tersebut. Scammers kan. Baik. Dan selain itu, cuba barangkali selain daripada phishing dan juga ataupun pancingan data, apa lagi bentuk-bentuk jenayah siber yang ada dilaporkan dan boleh dilaporkan kepada BIS kita? Selalunya macam business email compromise, di mana ianya penipuan melalui email yang menyasarkan organisasi ataupun syarikat-syarikat besar, di mana ia selalunya yang melibatkan pemindahan wang. Okey, seterusnya isu-isu di media sosial. Isu-isu media sosial ini termasuklah akaun yang telah digodam ataupun dihack, penyamaran dalam talian, penipuan dalam talian, sextortion dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan privasi dan keselamatan dalam talian. Seterusnya, pembulian cyber. Ini dikenali juga sebagai, kalau orang dah tahu, cyberbullying. Di mana ianya ini setiap hari terjadi ni, cyberbullying ni. Selalu. Jadi kalau ada kejadian cyberbullying ni, macam mana? Adakah
dilaporkan ke mana? Boleh laporkan, ha? Boleh kita ataupun kadang-kadang sekiranya Instagram, jadi dapat dilaporkan ke Instagram ataupun dilaporkan ke beberapa pihak, macam mana? Bagaimana? Itu selalunya kami advise untuk menghubungi kami dahulu dan sesudah itu kami Kebiasaan tindakannya apa sebenarnya? tindakannya buat masa sekarang laporkan terus kepada pihak polis lah dan dari sana Dipanjangkan dilakukan tindakan yang selanjutnya lagi lah. Jadi baru berusaha mengambil orang peranannya lah tu. Contoh yang lazim berlaku cyberbully di kalangan masyarakat kita ni antaranya. Contoh cyberbully. Kebanyakannya berlaku cyberbully ni kalau yang tadi selalu perhatikan lah, berlakunya di Facebook. Macam contohnya Brunei FM. Di sana ada macam kadang-kadang orang minta opinion tadi. Tahu-tahu orang itu kena bash. So itu salah satu cyberbully lah dikatakan. Mungkin dapat ditanyakan, kalau misalnya kalau itu menjadi sumber bagi cyberbullying, kenapa indah ditutup saja akaun seperti akaun yang mengajak orang untuk membuli? Macam mana? Ya. Mungkinkah ada mungkin ada akta kita ni. Mungkin ada aktanya. Orang yang membuka seperti akaun berkenaan. Dorang yang men-trigger supaya men-trigger. masyarakat ini seperti membuli antara satu dengan lain. Mungkinkah ada undang-undang dan ketetapan di negara kita ini sendiri berkenaan itu? Kalau undang-undang Kalau diikutkan ada peraturan lah pastinya. Kira cyberbully ni salah satu kira bagi tani jenayah je kan. Kira di mana ianya boleh membuatkan seseorang itu ada macam tidak tentu rasanya. Tetapi boleh dilaporkan lah. Boleh Itu dilaporkan. maksudnya. Saya sering dikacau ni. Ya. Kan bagi tahu lah. Saya sering dikacau ni. Kan menjual duit shilling lama. Yang pertukaran duit shilling lama ya boleh kayaknya. Tetapi orang ini siapa sebenarnya? Atau kira antara cyberbullying atau macam mana tu? Bagaimana? Itu bukan cyberbully lah. Itu bukan kadang-kadang atau namanya scam lah. Itu scammer. Itu scammer lah. Jenayah juga. Jenayah lah. Kan? Mereka mau tadi membayar mereka dan selepas itu hilang lah. Ataupun banyak juga tu jenayah siber, orang scammer tu pun banyak sebenarnya menjadi landasan untuk orang mendapatkan pendapatan dengan cara yang salah. Baik, selain daripada isu-isu di media sosial, pembulian siber, apa lagi tu yang orang jenayah dalam kategori jenayah balik siber? lagi kepada yang seterusnya adalah laman web yang digodam ataupun dikenali sebagai web defacement. Di mana salah satu serangan yang dilakukan di laman web dengan mengubah penampilan ataupun kandungan laman web tersebut. Okey, yang terakhir sekali ancaman yang selalunya adalah ialah serangan DOS. Di mana ianya adalah serangan jahat yang menyebabkan laman web tidak dapat digunakan buat sementara waktu, di mana pengguna tidak dapat mengakses dan mengakses laman sesawang ataupun website tersebut. Banyak jua sebenarnya jenayah-jenayah yang ada berkaitan dengan cyber ni. Ada kebahayaannya jua sehingga boleh menggugat privasi masing-masing dan juga boleh mengakses data peribadi sehingga itulah boleh akses ke akaun bank dan seumpamanya harta keselamatan. Betul. Apapun kita percaya mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi sebelum terjadi hal-hal tentang ini, sebelum terjadinya malicious act ataupun apa baik itu orang memancing data dan sebagainya, harus kita ni penuhkan otak kita ni dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi apa agaknya tindakan daripada Bruset ni untuk menyuntik kesedaran, membuka mata masyarakat agar orang ni faham adanya kebahayaan dan juga ancaman siber. Ini yang ancaman siber ni, ini jenayah siber ni yang mesti kita tahu macam mana tu. Macam mana? Silakan. Okey. Dari pihak kami Bruset, kami menyampaikan akan bahaya dan ancaman-ancaman siber ini adalah dengan menjalankan satu program awareness, iaitu program kesedaran ancaman cyber. Seperti mana yang kita dapat lihat di kaca televisyen ini. Sebelum ini kami sudah pun menganjurkan program awareness ini ke institusi-institusi tinggi, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah, dan juga membuat seminar beserta bengkel ke agensi jambatan kerajaan dan juga swasta. Selain daripada itu, kami juga ada membuat iklan-iklan di surat khabar, pawagam,
dan juga di media sosial Brusat kami sendiri. Ya. Okay, selain daripada program awareness tersebut, Brusat juga telah menubuhkan laman sesawang iaitu Secure Verify Connect iaitu SVC. Ya. Ini sebagai satu inisiatif dari pihak Brusat sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan masyarakat masa kini dalam melayari internet dan juga keselamatan maklumat, khususnya di kalangan masyarakat Brunei. Itulah ya. Jadi telah ditubuhkan seperti nyatakan tadi laman sesawang Secure Verify Connect, ya. Jadi www.Secure Verify Connect seperti yang kita paparkan di kaca TV. Jadi ini boleh ditelusuri ya. Boleh laman sesawang ini dan ia mengandungi maklumat-maklumat seperti maklumat seperti memberi kesedaran bagaimana untuk melayari internet, bagaimana menggunakan media sosial dan sebagainya lah. ya. Seperti saya pernah ada mendengar tentang jenayah-jenayah siber ini datangnya daripada human error. Datangnya daripada kecuaian kita ni. Kedua-dua pihak lah tu. Yang kata orang mungkin yang dibuli dan juga yang membuli. Okey. Jadi bagaimanakah mungkin ada additional informasi tambahan mengenai ini? Silakan. Mungkin berkenaan dengan ancaman-ancaman ya. Dan jenayah siber ini, silakan. 90% daripada ancaman-ancaman ini adalah selalunya daripada kecuaian manusia itu sendiri ataupun nyata ni human error. Dan ianya juga adalah salah satu penyebab utama kenapa terjadinya serangan-serangan siber ini. Okay, antara contoh serangan siber adalah seperti social engineering. Di mana maksudnya social engineering itu ia adalah proses manipulasi menggunakan cara psikologi untuk menipu pengguna lainnya bagi mendapatkan maklumat sensitif seperti tarikh lahir tani, tempat tinggal tani, warna kesukaan tani. Ya, di mana semua tu ia membolehkan si pelaku untuk meneka. Contohnya, tani punya password. Ia bertanya tarikh lahir tani. Okey, sekiranya tarikh lahir tani 123 dan nama tani sekiranya Abdul. So, ia boleh meneka dari sana, tani punya contohnya BIB online banking lah. Di sana ia boleh meneka password tani berdasarkan tani punya tarikh lahir ataupun nama. Contohnya macam Abdul 123. Itu sudah tani mengeksposkan yang tani punya maklumat peribadi itu. So, itu salah satu adalah bahayanya juga. Okey, yang keduanya phishing scam ataupun pancingan data di mana ianya melibatkan pengiriman email palsu yang berasal dari syarikat yang bereputasi tinggi dan di dalam email itu mempunyai pautan yang mencurigakan ataupun lampiran. Dan apabila link yang arah email itu ataupun pautan itu tani tekan, ia akan memberikan macam soalan-soalan yang sensitif. Contohnya phishing. Apabila tani mendapat email daripada syarikat penerbangan menyatakan bahawa Anda telah memenangi tiket percuma ke destinasi yang terkenal. Siapa yang mahu kan? So, itu. Tapi sebelum tani, orang mengambil hadiah tersebut, ia akan tani dikehendaki untuk mengisi soalan-soalan sensitif. Contohnya macam tadi, tani punya tarikh lahir, bank account number, tani punya PIN. So, itu salah satu juga yang bahaya daripada phishing scam. Baik, itu antaranya nih Tuan. Sebenarnya masa kita cukup singkat ya. Barangkali secara ringkas dapat mengungsikan statistik laporan yang dilaporkan ke Brusat dan juga seterusnya saranan daripada pihak kita. Mengikut statistik yang pernah kena laporkan di Brusat, laporan pada tahun 2020, pihak Brusat telah menerima banyak laporan dari orang ramai dan juga daripada sensor kecerdasan keselamatan Brusat. Jangkitan malware adalah ancaman siber yang paling biasa dilakukan di Brunei Darussalam. Terdapat juga beberapa kes yang melibatkan ransomware, terutamanya jenis ransomware yang dikenali sebagai Ryuk. Serangan DOS dan juga percubaan serangan dan pengintipan siber di Brunei dari tahun sebelumnya. Sebanyak 5,380 jumlah insiden siber telah dilaporkan dan diambil daripada sensor keselamatan itulah. Dari apa yang tadi nampak arah skrin menunjukkan bahawa malicious software adalah
salah satu yang paling tertinggi yang dilaporkan pada tahun 2020. Di negara Qatar ni tu jadi ini memerlukan kita ni untuk lebih meneguhkan firewall. Ada yang dipanggil firewall. Payah di-explain. Bukan orang Brusset. Baik, secara ringkas Tapi bandar kan dua. Bandar firewall tu kan. Talian yang boleh dihubungi seperti yang dikongsikan tadi, saya percaya ada agensi-agensi mungkin daripada institusi pendidikan yang ingin membuat lawatan atau ingin mendapatkan taklimat daripada Brusset. Jadi nanti mungkin boleh dikongsikan ya. Akan kami kongsikan. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada bis kita. Pengisian kita yang cukup baik sebenarnya pada pagi hari Jumaat ini mengenali apa antara fungsi dan juga peranan perlunya kita meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan Brusset ya yang juga berperanan sebagai penjaga hal ehwal keselamatan siber di negara kita ni Brunei Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita hari ini yang mulia Awang Muhammad Hafiz bin Nur Hain dan juga Awang Abdul Qayyum bin Haji Saham. Beliau dua-dua merupakan penolong penganalisa keselamatan. Iya, baik terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.